Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah dalam kurang masa 30 minit yang diberikan kepada kita dalam arahan baharu bermula 9 November PKPB, kita akan mengisi dengan bacaan kitab Sirah Nabawiyah. Ia sambungan dari pertemuan kita yang lalu, dan boleh jadi dalam masa yang singkat ini tak banyaklah yang dapat kita baca dari kitab Sirah Nabawiyah ini, dan kita masih lagi berada dalam tajuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, dan sangat bersesuaian dan kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus sambung pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang perihal tok Nabi, tok wan Nabi Abdul Muttalib, dan seberingkas tentang tahun kelahiran Nabi, iaitu tahun gajah, peristiwa bergajah, tentera bergajah Abraha menyerang kota Makkah atas keinginan untuk menghancurkan Kaabah. Jadi dalam pada tak ada orang yang dapat menghalang tentera yang begitu kuat, maka Allah menghantar tentera-tentera dalam kalangan ababil, tayran ababil, burung ababil. Jadi yang itu kita telah selesai pada pertemuan yang lalu, dan kita akan sambung pada peristiwa ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam tajuk tok wan Nabi lah. Kerana tok wan Nabi Abdul Muttalib bernadar bila mana mempunyai 10 orang anak, sehingga 10 ni menikah dewasa balik, maka dia akan mengorbankan seorang daripada 10 tu. Maka akan dilaksanakan semua 10 orang ni sampai menikah remaja, ya. Maka nazar tadi ni kena dilaksanakan, ya. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki, iaitu Al-Harith, Az-Zubair, At-Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghidad, Al-Muqawwim, Safar dan Al-Abbas. Ada pendapat yang mengatakan mereka semua sebelah dengan memasukkan Qatam, malah ada yang mengatakan 30 orang dengan menambahkan Abdul Ka'bah. Dan tidak ada seorang pun yang bernama ialah Ghidad. Baik, manakala anak-anak perempuannya pula 6 orang, iaitu Al-Baydan, dikenali sebagai Ummul Hakim, Barrah, Atikah, Safiyah, Arwa dan Umaymah. Itu anak-anak Abdul Muttalib. Jadi ramailah, ya, lelaki 10 orang, perempuan 6 orang, 16 orang. Dikira Allahumma salli ala Muhammad, ramailah. Kalau kita hari ni tak ada dah sampai belah orang, kan? Kalau zaman boleh jadi
apa tu tok kita dulu ni boleh jadilah. Kerana hari ni apa tu kaum Hawa pun bekerja. Jadi dia punya terbatas dalam menguruskan anak-anak. Jadi lingkungan 5-6 orang tu pun ramai dah. Baik. Jadi dulu ni ramai. Dulu ni ada belah-belah orang. Saya sendiri pun 10 orang adik-beradik. Ramai juga dah tu. Kerana hari ni tak sampai 10 dah. Baik. Maka sambung Abdullah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Fatimah binti Amru bin Ais bin Amran bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah. Abdullah anak adalah sebaik-baik anak Abdul Muttalib. Dalam ramai-ramai tadi tu 10 orang. Di sana ada riwayat kata 11, ada kata 13, tak apalah, kita ambil riwayat yang kuat, 10 orang. Yang 10 orang anak lelaki ni Abdullah anak yang paling baik. Gitu. Sebersih dan sesayang anak kepada Abdul Muttalib. Jadi dalam 10 orang, dalam semua anak lelaki dia, tak kira berapa kan, Abdullah ni anak yang paling dia sayang. Beliau bergelar anak korban atau anak sembelihan, dan gelaran yang lain anak korban, anak sembelihan, kerana Abdul Muttalib telah berjanji sekiranya beliau mempunyai 10 orang anak lelaki yang memastikan di mana mereka semua berupaya menjaganya, beliau akan menyembelih salah seorang dari mereka. Nazar ini telah diberitahu kepada mereka semua dan mereka mentaati kata-katanya itu. Orang Arab ni satu kita nak sebut ni, walaupun dalam zaman jahiliah ni dia punya kita nak sebut kelebihan dia, bila dia menazar, bila dia bersumpah, janji ni dia tunai. Satu lagi dia punya kelebihan dia, iaitu tetamu tu, menghormati tetamu tu. Antara kita sebut kelebihan yang ada pada bangsa Arab, walaupun pada zaman jahiliah ni sekalipun. Baik. Jadi kerana bernazar, kerana bersumpah ni, janji ni, maka nazar ini telah diberitahulah kepada orang ramai. Nama-nama mereka ini ditulis pada anak panah untuk dicabut undi yang diberikan kepada penjaga berhala Hubal. Jadi nak tunaikan nazar ni ada 10 orang ya. Kalau 5 orang 5 undi, kalau 10 ni 10 undi. Jadi setiap undi tu nama anak setiap orang dan diletakkan kepada penjaga. Kemudian bila diberi kepada penjaga berhala ni, maka akan dicabut. Setelah dicabut, naik nama Abdullah. Dalam 10 ni, kira kebarangkalian ni 1/10 lah. Jadi makna kebarangkalian ni daripada 10 tu 1/10. Jadi maksudnya kena naik nama Abdullah, anak yang sangat disayangi. Abdul Muttalib pun menghantar Abdullah, dan bila undi dibawa ke Kaabah untuk disembelih. Maksud bila dah cabut tu, naik nama tu, dia kena laksanakan perintah korban tu lah, kerana bernazar kan. Jadi dia kena laksana. Baik. Dalam pada dia ada bawa kerana kita nak sebut tadi, walaupun dalam masyarakat Arab jahiliah ni ada perkara-perkara yang depa jaga betul kan. Depa jaga betul, umpamanya hak nazar ni. Jadi Abdul Muttalib ni tak upaya kena buat, kena korban pasal dia bernazar. Baik. Maka dalam dia nak melaksanakan sembelihan ni, dalam masa yang sama pihak Quraisy, ada orang ramai lah melarang. Maksudnya melarang Abdul Muttalib untuk berbuat demikian, terutama bapa saudaranya dari sebelah ibunya yang berketurunan Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib. Justru itu, kata Abdul Muttalib, orang yang berada di sekeliling telah mengemukakan pendapat mereka supaya beliau bertanya tukang pilih. Jadi asalnya Abu Talib nak korbankan lah. Tetapi kerana pandangan masyarakat kata tangguh dulu, tanya dulu tukang tilik. Ada kita sebutkan solusi lain, cara jalan penyelesaian yang lain. Maka disuruh untuk bertanya tukang tilik.
Maka bila bertanya kepada tukang tilik, maka disuruh untuk bagaimana nak ganti kita kata nazar tadi ni. Beliau telah disuruh supaya membuat cabutan undi dengan pertaruhan untuk Abdullah 10 ekor unta. Setelah tadi 10 orang selesai dah, mana hak jadi korbannya Abdullah. Jadi nak ganti apa kita nak sebut sebagai takaran tadi ni, tukar dengan korban Abdullah ni, tebu, iaitulah Allahumma sayyidina Muhammad dengan 10 ekor unta. Tapi dalam tebu tadi ni bukan tebu tu, masih lagi dalam undian juga. Mengundi lagi, masuk satu bilah nama Abdullah, satu apa undi tu Abdullah, satu undi lagi 10 ekor unta. Dibuat pengundian lagi. Kerana hak 10 tadi, 9 tadi selamat dah. Pasal dah tak naik nama Abdullah ya. Baik. Maka bila dibuat tadi, buat undian, kali pertama naik nama Abdullah lagi. Jadi 10 ekor. Buat lagi kali kedua, naik nama Abdullah lagi. 10 ekor lagi. 10 ekor, 10 ekor. Mana? Kali kedua naik nama Abdullah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menurut riwayat. 10 kali. 10 kali duk cabut undi tu, naik nama Abdullah 10 kali. Maka jadi 100 ekor. Jadi 100 ekor yang nak kena Allahumma sayyidina Muhammad dikorbankan. 110 tu kena buat lagi lah kan, untuk 10 pasal naik nama. Sehinggalah disebutkan oleh tukang tilik, sehinggalah akhirnya naik nama, naik gapo tu unta tu. Naik undi unta tu. Maka dengan izin Allah, kali yang ke-11 baru naik undi unta tu. Maka bila naik undi unta tu, maka setakat tu je lah, setakat 10. Jadi korban ganti untuk korban Abdullah ni, iaitulah korbankan 100 ekor unta. Tapi menurut riwayat dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham, Abdul Muttalib ni tak puas hati lagi. Minta untuk kali ke-12. Ya, kali ke-12 supaya ia nak betul-betul yakin lah. Kali ke-12 juga naik unta. Mana kali ke-11 naik unta, kali ke-12 naik unta, maka dia rasa tenang. Jadi dia gantikan dengan 100 ekor unta. Kemudian sekiranya terkena undi atas unta, maka disembelih unta itu. Dengan itu beliau kumpulan kurma dan membuat cabutan undi di antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Tadi 2 undi je. Cabutan pun dibuat, dan setiap kali dibuat pastinya terkena Abdullah hinggalah bilangan unta meningkat menjadi 100 ekor 10 kali. Barulah terkena ke atas unta, maka disembelih unta tadi dan dagingnya diberi kepada orang ramai. Baik. Dan setelah proses ni menjadi kebiasaan pula lah. Menjadi kebiasaannya bayaran pampasan orang Quraisy dan Arab pada setiap satu ke itu iaitu 100 ekor unta. Daripada kisah ni lah. Dan adat ini dipersetujui dalam Islam, iaitu bayaran diat. Kan? Bayaran diat ni Allahumma sayyidina Muhammad dalam apa tu qisas, kan? Bunuh balas. Dia dua lah, satu bunuh balas, satu lagi bunuh tanpa niat, bunuh tidak disengajakan. Satu hak qisas, mana memang dijatuhkan hukuman bersalah dan dihukum mati. Maka pada sisi ni di pihak Allahumma sayyidina Muhammad waris kepada si mati. Ya. Waris kepada si mati hak kena bunuh tadi ni ada peluang untuk memberi pengampunan. Memberi pengampunan kepada pesalah. Dengan diat tadilah 100 ekor unta. Itu satu. Kemudian yang kedua, bunuh tidak sengaja, tanpa sengaja. Disebut dalam Quran hak bunuh tak sengaja. Sengaja ni mudah kita sebut, contoh ke mana hak masuk hutan dah, hak nak pergi berburu, masuk 3-4 orang. Kemudian depa wasiat-wasiat. Kemudian dia nampak kijang tembok. Rupanya kawan dia kan. Itu kan berapa pokis belah tu kan. Tembok kawan. Dia nampak kijang, biasalah dalam hutan kan. Ada makhluk halus. Baik. Jadi itu tak sengaja pun, tak sengaja ni dia tak kena qisas, dia tu dengan kena diat. Jadi diat 100 ekor unta ni nak sebut di sini. KBS apa itu adat ini dipersetujui dalam Islam. Ada 100 ekor unta tu. Tapi 100 ekor unta ni padalah
Nak apa? Denda tu beratlah kan. Seekor unta kalau kata 5,000 1 ekor. No. Satu berapa ribu dah? 10 ekor 500,000 dah. Tu kalau 5,000 kan. Unta berapa ribu? Mana besar dah lah dia punya denda tu kerana kesalahan tadi. Baik, sehingga Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku ini anak kepada 2 korban, iaitu Nabi Ismail dan ayahanda Nabi Abdullah. Nabi Ismail pun kisah kita sebut dah dulu, iaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak dalam mimpi. Jadi Nabi SAW adalah anak kepada 2 korban yang kira kata nak dilaksanakan, tetapi Allahumma salli Muhammad tidak sampailah digantikan. Kalau Nabi Ismail digantikan dengan seekor kibas yang dijadikan ibadah korban tu pada hari raya Idul Adha. Baik. Abdul Muttalib memilih Aminah. Ini mari kisah Abdullah. Abdul Muttalib memilih Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab sebagai teman hidup Abdullah. Aminah merupakan perempuan termulia dalam kalangan Quraisy dari segi nasab, keturunan dan kedudukan. Ibunda Nabi disebutkan dalam riwayat bahawa wanita yang termulia, terbaiklah dari sudut nasab, keturunan dan kedudukan. Abdullah telah menidurinya di Makkah. Ini mari sebut riwayatlah dalam sirah. Tidak lama selepas perkahwinan itu, Abdul Muttalib telah menghantarnya ke Madinah untuk memperoleh tamar di sana dan beliau mati di Madinah. Jadi Abdullah ni keluar ke Madinah, dia tak tahulah, pada dia tak tahu Aminah itu hamil lah. Ada pendapat mengatakan beliau keluar untuk berniaga ke Syam bersama-sama golongan Quraisy. Beliau singgah di Madinah dalam keadaan sakit, berakhir dengan wafat di sana dan dikebumikan di Nabirah Al-Ja'di. Usia beliau pada ketika itu 25 tahun. Meninggal di usia muda. Ayahanda Nabi SAW meninggal usia 25 tahun, muda. Beliau wafat sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ini riwayat yang kuatlah. Ini adalah pendapat terbanyak ahli sejarah. Namun ada pendapat mengatakan bahawa beliau meninggal 2 bulan selepas kelahiran Rasulullah SAW. Ada pendapat pandangan yang warid, yang janggal, kata kewafatan ayahanda Nabi selepas 2 bulan kelahiran. Tapi pendapat yang kuat yang kita pegang, yang disebut tadilah, ketika Nabi dalam kandungan ibunya. Baik. Kemudian disebutkan keseluruhan peninggalan Abdullah ialah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang hamba perempuan dari keturunan Habsyah dikenali dengan nama Ummu Aiman, dan beliau adalah pengasuh Rasulullah SAW. Ini beberapa kisah menerangkan tentang kisah Abdullah ayahanda Nabi SAW. Tak panjang kerana umur ayahanda Nabi ni tak panjang, 25 tahun. Jadi kisahnya sangat ringkas, menurut kitab sejarah, baik kitab sejarah yang kita baca ni Ar-Rahiqil Maktum, juga kitab sejarah yang lain, umpamanya Sirah Nabawiyah Ali Ibn Hisham, singkat Cuma disebutkan Abdullah ni adalah lelaki yang tampan, sekor. Sehingga wanita Makkah tu kira sebut mana tergila-gilakan Allahumma salli Muhammad Abdullah. Sehingga kan sebelum disebut dalam Sirah Nabawiyah Ali Ibn Hisham umpamanya, sebelum Abdul Muttalib mengahwinkannya dengan Aminah ni, ada wanita yang kita nak sebut ke mana, offer diri lah, kan. Pasal kita bicara dulu masyarakat Arab jahiliah ni dia macam-macam lah. Ada 4 kategori Allahumma salli Muhammad, hubungan lelaki dengan perempuan yang kita baca dulu. Satu melalui perkahwinan. Yang ni tak banyak. Yang ni dalam kalangan bangsawan lah. Kemudian yang kedua disebutkan Allahumma salli Muhammad, suami isteri. Dia berkendak anak daripada nak nampak anak yang
daripada lelaki yang dia berkenan. Ya, boleh jadi pada cerdik dia, boleh jadi pada ketangkasan dia, sadar dia, apa semua. Jadi suami tadi suruh isteri tidur dengan lelaki tu, nak dapat anak daripada lelaki tu. Itu nombor 2. Nombor 3, nombor 4 ni iaitu dari sudut apa tu perzinaan. Perzinaan hak biasa. Baik. Jadi itu masyarakat Arab jahiliah. Ya, maka pada Abdullah itu berlaku demikian, offer daripada wanita, tapi Abdullah menolak. Menolak. Ya, kerana apa tu kita sebutkan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nasab yang paling baik. Keturunan itu nasab ni tidak ada yang ke atas ni sehingga ke atas. Tidak ada yang melalui proses kita sebutkan perzinaan saja. Kerana Allah pelihara nasab, sehingga kan disebutkan nasab daripada ayahanda dan bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasab yang paling mulia. Menjaga semua tu dari sudut hubungan lelaki dan perempuan dengan pernikahan yang menurut hukum yang ada pada masa itu. Bukan melalui perzinaan yang 3 tadi itu. Ya, hak pertama perkahwinan biasa, hak yang ketiga lagi yang baki. Yang ketiga-tiga ni walaupun dapat anak ni akan disah tarafkan. Kita bicara dulu kan akan disah tarafkan. Ni confirm dah lah. Sah taraf dia pasal suami isteri tu cuma yang nak anak daripada lelaki mana. Hak dua ni pun akan disah tarafkan. Ya. Hak yang ketiga disebutkan wanita dia melakukan hubungan dengan lebih kurang 10 orang dan ke bawah tak ramai. Jadi bila mengandung dia akan memilih seorang daripada 10 orang tu akan jadi ayah. Dan 10 orang tadi ni 8 orang dia kena aku, dia kena terima. Okey. Yang keempat, yang ni hak pelacuran biasa lah, perzinaan biasa. Maksud seperti pelacuran, mana ramai lelaki yang bersama dengan dia dan ada catatan lah, maksudnya ada rekod. Sehinggalah wanita tu mengandung, dah ramai sangat tadi ni, hak ni jumpa tukang tilik. Pasal ramai sangat. Hak tadi tak jumpa tukang tilik pasal tak ramai, boleh jadi 3-4 orang ke. Kurang daripada 10. Hak ni lebih daripada 10. 50 ke. Jadi cari tukang tilik, kemudian tukang tilik tu akan buat tilik-tilik ni. Maka di tilik-tilik nampak lelaki nombor 25. Betul. Jadi lelaki 25 tu kena aku, kena terima. Maka anak tadi tu dinasabkan kepada lelaki. Ini pada masyarakat Arab jahiliah tu. Tapi nasab Nabi SAW dipelihara dengan begitu baik. Ya, sekali ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak lahirkan manusia khairul bashar, sebaik-baik manusia. Sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu bagi sekalian nabi dan rasul. Baik. Kemudian kita sambung sikit lagi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW penghulu para rasul telah dilahirkan di Syu'aib Bani Hashim di Makkah pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal di permulaan tahun gajah. Ni riwayat yang kuat. Dan tahun ke-40 dalam pemerintahan Raja Kisra Anushirwan bersamaan 20 atau 22 April tahun 571 Masehi kemerdekaan ulama Agung Muhammad. Baik. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa ibu Rasulullah SAW menceritakan, ni apa riwayat mari sebut. Ketika aku melahirkannya, satu cahaya telah keluar dari farashku menerangi mahligai-mahligai di negeri Syam. Periwayatannya hampir sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Beberapa irhasat ni perkara pelik yang berlaku. Perkara pelik yang berlaku kepada Nabi Rasul sebelum dilantik menjadi Nabi Rasul. Satu lagi mukjizat, irhas sebelum. Jadi disebutkan di sini irhasat, petanda-petanda pelik yang berlaku kepada Nabi SAW yang mula lahir kan, sejak sebelum lahir. Kebangkitan seorang Rasul, irhasat kebangkitan seorang Rasul telah berlaku beberapa ketika sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Antaranya runtuhan 14 anjung dewan Kisra Parsi, terpadamnya api yang disembah penganut agama Majusi yang tak pernah padam, robohnya gereja-gereja di sekitar Tasik Sawah setelah sebelum ini penuh sesak dengan para pengunjung. Riwayat oleh Al-Bahaqi tetapi tidak disepakati oleh Muhammad Al-Ghazali. Sebaik saja baginda yang inilah sebaik saja baginda dilahirkan, ibunya Aminah segera memberitahu kepada Datuk
Nabi SAW Abdul Muttalib. Kerana ketika lahirnya Nabi, ayahanda Nabi SAW telah wafat. Mengenai perkhabaran yang baik itu, dengan itu Abdul Muttalib terus mengambil dan membawa baginda ke dalam Kaabah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Beliau telah memilih nama Muhammad sebagai nama kepada cucunya. Nama itu tidak pernah dinamakan kepada sesiapa pun oleh bangsa Arab sebelum ini. Ini satu lagi sebutkan irhas lah, ya. Nama ni sejak Nabi Adam sampai kira Nabi Muhammad berapa ribu tahun ni. Makna tidak terlintas dalam kepala nak beri nama anak nama Muhammad. Kerana Allah pelihara nama ni special untuk Nabi SAW. Setelah Nabi SAW tak apalah, kan? Kan nama kita kan, nama anak kita pun biasa diikat dengan Muhammad lah. Rata-ratanya Muhammad apa kan. Bagai nak mengambil apa itu barakah daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad ni, nama tak ada lagi nama Muhammad. Tak ada lagi siapa pun beri nama Muhammad. Allah pelihara nama tu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah menghalangilah orang sebelum tu nak beri nama Muhammad. Jadi dia fikir, dia tak mari fikir dia nak beri nama apa, nama tak mari. Walaupun bahasa Arab ni bahasa Arab Muhammad yang terpuji, tetapi tidak tubik, tidak keluar nama tu. Pasal Allah pelihara untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita sebut special nama tu. Allah beri special atas Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun berlalu zaman demi zaman tu. Lama dah. Baik. Di hari ke-7 beliau telah mengkhatamkan cucunya itu mengikut kebiasaan bangsa Arab. Yang ini pun ada beberapa riwayat lah. Baik. Penyusuannya yang pertama selepas ibunya ialah daripada Suwaibah hamba Abu Lahab bersama anaknya bernama Masruh. Dengan itu beliau menjadi saudara sepenyusuan dengan baginda. Sebelum ini Suwaibah juga telah menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib, dan selepas beliau Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi pak saudara Nabi Hamzah pun dalam pada jadi bapa saudara, jadi adik-beradik sepenyusuan. Tu. Tapi lelaki-lelaki tak ada apa kesan. Pasal dia tak menikah. Dia kalau dengan perempuan je lah, dia kesan dia tak boleh menikah. Ya, adik-beradik sepenyusuan, lelaki dengan perempuan tu, bila adik-beradik satu penyusuan, menurut mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i 5 kali kenyang. Bila 5 kali, tapi kalau di zaman masa ni bukan sekali 5 kali ni. Banyak kali kenyang, pasal dah menjadi kebiasaan masyarakat Arab menyusu dengan ramai ibu susuan. Menurut riwayat bahawa sebut dengan banyak ibu susukan kerana sebab itu dia jadi Allahumma salli ala Muhammad haram, kerana turun bersama dengan daripada susu tadi tu. Dia tak jadi nasab. Cuma kerana masih bayi tadi tu masih ada saripati daripada susu tu pada diri, ya, bayi tersebut. Sebab itu jadi yang kira kata adik-beradik penyusuan tadi ni Allahumma salli ala Muhammad daripada lahir sampai 2 tahun je. Lebih itu tak jadi dah. Pasal dia dah cukup dah, dia bina dah. Kalau hak sebelum tu kan, sebelum daripada 2 tahun. Baik, selepas 2 tahun tak jadi dah adik-beradik semua. Kalau 3 tahun nyusu, tapi biasa nyusu sampai 2 tahun je lah. Kan? Salasuna syahra wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sehingga bercerai susu 2 tahun. Biasanya 2 tahun tu kena ceraikan susu lah. Dari susu sampai ke remaja, pelik ya. Tak ada lah kan. Tuk mana tahu anak bongsu kan. Dia duduk dengan mak dia ya. Sudah. Tu kena ceraikan susu sampai 2 tahun. Takkan nak pasal bongsu tak apalah, kesian kat dia bongsu. Jenuh sampai remaja. Duk menyusu lagi teruk dah pelik. Baik.
Jadi disebutkan di sini Allahumma salli ala Muhammad, ya, masyarakat Arab ni antara kelebihan tadi ni cuma tidak menjadi kebiasaan pada kita lah, menyusukan. Biasa mok, kadang mok pun tak ada anak susu kan. Walaupun pada tin susu tu dia disebutkan susu terbaik adalah susu ibu. Kalau ditulis nak sebut benar lah, tapi kerana Allahumma salli ala Muhammad, kalau wanita berkejaya memang tak ada lah kan. Tak ada lah nak susu sampai 2 tahun. Tapi kalau susu sampai 2 tahun, maka dia akan membina tubuh dengan sebaiknya. Lagilah kalau ramai pula ya ibu susuan. Itu masyarakat Arab. Allahumma salli ala Muhammad, siap upah ni, upah nanti kita bicarakan. Allahumma salli ala Muhammad, Halimatus Sa'diyah datang ke Makkah nak cari anak susuan. Masa tu zaman ini kira ambil upah nyusu kan. Kalau zaman kita ni tak ada macam tu lah. Kalau kata mari nak cari ambil upah nyusu tu kira pelik. Orang pun nak bagi ke tak bagi mikir 2 kali kan. Pasal tak menjadi kebiasaan, tidak menjadi adat. Dia cuma tidak menjadi masalah bila nak buat begitu, tetapi kena jagalah, kena jaga supaya tidak berlaku Allahumma salli ala Muhammad perkahwinan adik-beradik sesusuan kan. Kerana ada berlaku lama dah lah ya, satu kisah diceritakan daripada kisah benar lah. Perkahwinan Allahumma salli ala Muhammad adik-beradik penyusuan. Dia boleh jadi orang dulu kan, dia bagi mengasuh kan. Dalam mengasuh ni kawan ni ada anak, dia menyusukan. Maka dalam menyusukan 5 kali kenyang, tahulah bahawa ni ibu susu, tapi dah yalah boleh jadi kerana berpindah mana kan. Bila berpindah ke tempat lain, kemudian hak anak ni mana. Lepas tu dalam nak menyusu tadi dia kena betul jaga dia punya nasab tu lah. Maksud nasab dari sudut ibu susu siapa dia, adik-beradik susu siapa dia. Kena beritahu betul supaya tidak berlaku perkahwinan. Bila berlaku perkahwinan Allahumma salli ala Muhammad, satu kes yang disebutkan tu sehingga ada anak. Cuma Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan bagaimana dia lelaki suami ni mimpi bahawa hubungan depa ni berasa macam tak kena. Sehingga dia cari jalan nak tahu dia punya ni, rupanya benarlah. Isi dia adalah Allahumma salli ala Muhammad adik-beradik susuan dia. Maksudnya boleh jadi mak ayah depa ni dah meninggal ke, ya itu ke. Maka akhirnya kes itu bagaimana anak tadi ni dia dikira sebagai anak wati syubhat kan. Pasal walaupun menikah antara yang dilarang tadi ni, tapi kerana tidak tahu, maka hak hubungan tadi tu wati syubhat ya, itu kes berlaku kalau sekiranya dari sudut penyusuan ni tidak dijaga. Tapi masyarakat kita tak biasalah untuk kes ni. Baik, sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran dan diberikan kefahaman berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.